Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriyya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Az-Zukhruf ayat 32. Maksudnya, adakah menjadi urusan mereka membahagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang berhak membahagikan kalangan mereka dalam keperluan kehidupan di dunia ini. Dan kami angkatkan darjat sebahagian mereka mengatasi sebahagian yang lain, supaya sebahagian itu dapat menguasai sebahagian yang lain secara memerintah atau mengurus. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Yang mulia saudara pengurusi yang bahagia, Fadil Ustaz Syamsul Alauddin, Ketua Penerangan Pemuda PAS Negeri Perak. Bahagia Cikgu Sukri selaku Pertua PAS Kawasan Padang Rengas, Cikgu Fadil selaku Timbalan yang dipertua, seluruh pimpinan PAS Kawasan Pemuda Muslimat, para petugas ini amal, pegawai pasukan keselamatan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul perkarangan markas PAS ini, sama mendengar ceramah sempena program Jom Turun ke seluruh Perak. Turun ni ada beberapa makna. Pertama, kempen untuk mendesak kerajaan turunkan harga barang yang membebankan rakyat. Yang kedua, kempen Jom Turunkan UMNO Barisan Nasional dari tampuk pemerintahan, bukan sahaja di Perak, bahkan di seluruh negara. Dan yang ketiga, untuk sama-sama kita turun pada 5 Haibulan 4 nanti di Himpunan Derita Rakyat di Baling, sempena memperingati peristiwa Himpunan Rakyat di Baling 40 tahun yang lalu, yang dipimpin pada waktu itu oleh Anwar Ibrahim dan rakan-rakannya, sehingga beliau ditangkap dan disumbat ke Kemunting.
Jadi kita nak ingatkan rakyat. Rakyat pada 40 tahun dulu pernah berhimpun ramai-ramai di Baling kerana nak bela nasib rakyat. Para mahasiswa Universiti Melaya terutamanya yang memimpin gerakan ini turun ramai-ramai ajak rakyat berhimpun kerana waktu itu harga padi begitu murah, rakyat hidup miskin menderita, dan alhamdulillah perhimpunan itu berjaya menggugat kedudukan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Peristiwa itu berlaku pada 5 April 1974 dan waktu itu Anwar Ibrahim masih lagi bergelar mahasiswa. Itu maksud turun. Kalau turun yang pertama tak boleh, sebab kuasa untuk turunkan harga ni kuasa kerajaan. Kita guna turun yang kedua, pilihan raya akan datang, turunkan kuasa UMNO Barisan Nasional dan insya-Allah Pakatan Rakyat akan memerintah. Dan yang ketiga, turun ramai-ramai ke Baling pada 5 hari bulan. Yang ini bukan derita rakyat kerana harga padi, tapi derita rakyat kerana harga getah sekilo tinggal berapa? RM2? RM2 kupang ya. Bahkan Datuk, kampung saya tak ada getah. Kelapa hari-hari turun. Kelapa pun tak laku, tinggal berapa sen, berapa kupang ya. Pun tak laku juga. Sebab kerajaan import kelapa daripada Indonesia yang lagi murah, menyebabkan pekebun pengucil di Bagan Datuk mengalami kesusahan. Saudara sekalian, sekarang sedang berlangsung sidang DUN di Perak. Semalam pemangku Sultan Perak Raja Nazrin berucap lebih kurang 40 minit. Dan mulai hari ini perbahasan ucapan tuanku, titah tuanku. Wakil PAS sudah berucap 2 orang, Datuk Seri Nizar dan juga Ustaz Abu Bakar Husin petang tadi. Dan sepatutnya Ustaz Abu Bakar Husin ada berceramah dengan kita malam ni, tapi sebab esok ada lagi sidang dan mereka ada pre-council petang tadi sampai ke malam, menyebabkan mereka keuzuran untuk Ustaz Abu Bakar Husin keuzuran untuk datang ke sini. Tak apalah kalau tuan-tuan berhajat untuk jemput Yang Berhormat Ustaz Abu Bakar Husin, bekas PJ Perak, datang ke Bagan Serai, Padang Rengas, boleh kontak lain hari, lain bulan insya-Allah. Dalam ucapan Datuk Seri Nizar pagi tadi lebih kurang 1 jam, alhamdulillah tidak diganggu, cuma hujung-hujung tu baru diganggu. Mereka awal tak diganggu, hujung nak habis ganggu. Sebab apabila Datuk Seri Nizar sebut tentang misteri kehilangan MS-370, okey lagi. Tapi bila beliau bangkitkan bagaimana kehilangan misteri MS-370 yang penuh dengan misteri, tiba-tiba dunia yang sedang diperhatikan, Malaysia yang sedang diperhatikan oleh masyarakat antarabangsa, dimalukan oleh Raja Bongo. Yang bawa apa tu? Bawa bubu, bawa teropong buluh. Esok datang lagi, duduk atas kapet bersila 3 orang, bawa kelapa 2 biji, bawa raga, bawa pendayung. Pendayung pula tu, seorang pendayung, seorang angkat kelapa, seorang angkat raga. Tok bomohnya melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga menjadi momokkan dan bahan lucu masyarakat antarabangsa. Orang pakai gelak Malaysia.
Kita sedih dengan kehilangan MS-370 yang sampai sekarang tak dijumpai. Rupa-rupanya kesedihan itu dihiburkan oleh Raja Bomoh yang mengarut ni. Dia tak berhati. Sebab di KLIA mungkin dia tak nampak. Dia turun pula ke Menara Condong, Teluk Intan. Sebab dia orang Teluk Intan. Sebaik pun kau omongan dia tu. Dia teropong pula kat celah-celah bangunan Menara Condong untuk melihat mana hilangnya MS-370. Bila PM mengisytiharkan tengah malam pukul 10 buat kenyataan akhbar dengan suatu kenyataan yang ringkas, MS-370 berakhir di Lautan Hindi, full stop. Terus keluar tanpa menjawab, tanpa bersedia untuk menjawab soalan-soalan para wartawan. Esoknya Bomoh ni turun Teluk Senangin, neropong lagi untuk menyeru supaya kapal terbang dan segala ayat yang terbenam ke apa ke timbul. Ada hikmahnya di sebalik itu. Pertama, bocor rahsia UMNO semua. Kita ucap tahniah kepada Khairi Jamaluddin, Menteri Sokan, yang menempelak, mengutuk, mempertikai tindakan Raja Bomoh yang menggunakan unsur-unsur yang khurafat. Punyalah marah Raja Bomoh ni, dia kata macam-macam sampai nak tampar Khairi macam dia tampar buaya. Buaya mana yang ditampar tak tahulah. Marah dia. Diungkit macam-macam. Dia boleh beritahu PM Najib untuk pecat Khairi. Ini anak hingusan, ini budak hingusan, tak kenang jasa dia yang sering digunakan waktu pilihan raya dan juga pemilihan Agung UMNO. Baru kita tahu Bomoh inilah yang digunakan oleh mereka. Selama ni pun kita tahu mereka guna Bomoh, tapi kita buat senyap sebab kita tak tahu Bomoh mana yang diguna. Bomoh Siam ke, Bomoh Jawa ke, rupanya Bomoh Mahaguru Mak Zin. Sebab dia ngaku, disebutlah beberapa nama tokoh politik yang jadi murid dia. Tajuddin Rahman murid dia, Zamri murid dia, ramai rupanya murid dia, murid politik semua murid dia. Punya besar kuasa dia, dia boleh pengaruhi Najib untuk pecat Khairi. Itulah dia Raja Bomoh. Maknanya habislah semua temberang UMNO selama ini. Menang dengan kepercayaan pada Bomoh. Kita tak percaya. Menang tu bukan kerana Bomoh, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah, nak macam mana? Sebab itulah, mana ada pemimpin UMNO, tertinggi UMNO yang buat kenyataan terhadap tindakan Mahaguru Mak Zin ini? Mana ada? Khairi seorang ulama pertikai, rakyat pertikai, memalukan. Najib buat dia. Muhyiddin buat tak tahu je. Adalah seorang menteri yang ada sikit-sikit bau Islam tu. Sekampung dengan aku pula ke Bang Datuk tu. Najib, bukan Najib, Zaid pun tak buat kenyataan. Isyamuddin pun tak buat kenyataan. Maknanya tindakan Mahaguru ini direstui oleh mereka. Suatu bila Datuk Seri Anwar bercakap di Parlimen, mengungkit isu ini, membangkitkan isu ini, diganggu oleh penyokong-penyokong kerajaan. Dan tadi pun waktu Datuk Seri tadi berucap, sebab dia kaitkan amat kesal apabila seorang bomoh yang amalan pembomohan itu difatwakan sesat oleh JAKIM, oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, yang buat kenyataan pula pengarah JAKIM. Tiba-tiba pemimpin UMNO Negeri Perak boleh berdampingan dengan Tok Guru yang sesat ini. Itu yang kecoh sekejap tadi. Tapi beliau berjaya menamatkan perbahasan dengan begitu baik. Ya. Mereka awal tanpa diganggu. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian,
kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Kita pun turut bersimpati dengan penumpang, dengan keluarga mangsa, keluarga penumpang. Yalah, siapa tak sedih kalau dia mati, mana jasadnya? Kalau dia terhempas, mana serpihan-serpihan ya badan kapal terbang? Sebab ya, kata beberapa pakar, antaranya setiausaha politik presiden, ramai orang tak tahu, yang sering muncul di Astro Awani di TV3, yang membuat kenyataan bagi pandangan tentang kapal terbang. Salah seorang adalah setiausaha politik Presiden PAS, Dr. Samsuri, yang sering muncul di Astro Awani. Beliau bagi pandangan macam-macam. Ya, baik. Kata beberapa pakar, kita pun bila berlaku peristiwa macam ini pun ambil tahu juga. Ambil tahu tentang kapal terbang, ambil tahu tentang radar, ambil tahu tentang macam-macam. Dulu kita tak peduli. Kita tak tahu selama ini kapal terbang ni salah satu ataupun satu-satunya transport yang mempunyai ciri keselamatan yang cukup tinggi berbanding dengan kereta. Kapal terbang, kita kalau pergi naik bawa kereta ke bawa bas ke, semua kita yang cek. Tayar angin cukup tak cukup, kita yang cek. Minyak hitam cukup tak cukup, kita yang cek. Brek makan tak makan, kita yang cek. Minyak brek kita yang cek. Semua kita yang cek. Air dalam radiator pun kita yang cek. Mana ada kita telefon pakar suruh cek, kita cek sendiri, hantar kedai. Tapi kapal terbang, pilot tak tahu apa, dia bawa je. Yang cek tayar ada pakar dia, yang cek enjin ada pakar dia, yang cek kuasa jet yang boleh menerbangkan Boeing tu pun ada pakar dia, yang cek sistem komunikasi dalam kapal terbang tu pun pakar yang cek, sistem elektronik pun pakar yang cek, semua pakar yang cek. Setiap kali nak terbang dicek, terbang 3-4-5 jam, turun saja cek, jamin semua okey, desain oleh pakar-pakar mekanik dan sebagainya, terbang balik. Bahasa dia apa tu? Tak ada. Kereta dia apa tu? Tak ada. Mana ciri keselamatan cukup dijamin. Tapi kuasa Allah mengatasi segala-galanya, sehingga tidak boleh dikesan oleh radar sampai sekarang. Itu sebab timbul macam-macam spekulasi. Kalau dia berakhir di lautan Hindi, berakhir dengan cara macam mana? Terhempaskah? Terbakarkah? Dihijakkah? Disorok oleh makhluk halus, jin laut dan sebagainya kah? Mendarat di bulan kah? Timbul persoalan macam-macam. Siapa boleh jawab? Tak boleh jawab. Kata B.J. Habibie, bekas Presiden Indonesia yang juga pakar penerbangan, kalau kapal terbang itu terbakar, meletup di udara dengan ketinggian 35.000 kaki, dia punya serpihan tu bertabur macam debu di bawah angin, boleh sampai ke 1,000 km jauhnya, baru mendarat, jatuh, sama ada atas bumi ataupun atas laut, atas darat ataupun atas laut. Lama mana? Tak tahulah. Kalau dia berat, mungkin sekejap. Kalau dia ringan, terbang. Akan terabur lah, mata kata. Dia bukan terus jatuh buk gitu. Itu kalau ketinggian 10 kaki boleh lah. Ketinggian 20 kaki boleh kita lempar, turun balik kat sini. Ini 35.000 kaki. Persoalannya, mana perginya serpihan tersebut? Tak ada berjumpa. Kalau terhempas, dia terhempas di mana? Di tengah-tengah lautan Hindi. Di mana? Oh, dia terbenam. Macam mana cara dia terbenam? Adakah jatuh terhempas terus terbenam? Tak.
kapal terbang ni bila terhempas kerana kehabisan minyak, atas air tu pun dipecah berkecai dah. Ataupun kapal terbang tu minyak belum habis lagi, nak pergi landing di daratan, minyak tak cukup, kapal terbang boleh landing atas air, tak tenggelam. Lepas dia landing atas air, dia hanya boleh bertahan kira-kira 2 jam lebih. Lepas tu dia akan tenggelam sebab berat sangat. Mentara menunggu bantuan sampai tu, kalau kat tengah-tengah laut, kapal laut yang ada di pangkalan nak sampai ke tempat dia mendarat di air 2 jam, 6 jam. Kalau kapal tu betul-betul di tengah laut, mungkin 4 jam. Helikopter, kapal terbang, pesawat dan sebagainya, mungkin 2 jam. Baru menunggu bantuan sampai. Kapal terbang ni ada sistem keselamatan yang lain. Penumpang pakai baju jaket. Kemudian ada perahu, pintu kapal terbang, pintu keemasan dan pintu, boleh jadi perahu. Dan juga ada perahu-perahu yang lain, perahu udara dan sebagainya, plastik dan sebagainya. Maknanya sempat menunggu kapal terbang terbenam dalam air dan menunggu bantuan sampai. Mereka boleh terapung-apung di permukaan air kalau mereka pakai jaket. Persoalannya, lakukan macam itu? Tidak juga. Sampai sekarang tak terjawab. Sebab itu spekulasi yang paling tinggi di hijack, dirampas. Soalnya, siapa perampasnya? Kemana penumpang-penumpang itu disorokkan? Wallahu a'lam bishawab. Kita tinggalkan isu kapal terbang yang hilang. Saudara sekalian, dalam kesempatan yang masanya sangat terbatas ini, saya nak ulahlah sikit beberapa isu yang cukup baik untuk kita sebagai rakyat ambil tahu. Tadi pun sebahagiannya telah disebut oleh Cikgu Sukri dan juga disebut oleh Ustaz Samsul Alauddin. Jadi saya nak tambah-tambah sikit lagi lah untuk kita dapat satu kepahaman. Sebab kita ni, kita nak tentang pun mesti ada kepahaman, nak sokong pun mesti ada kepahaman. Orang sokong PAS mesti dengan penuh kepahaman mengapa sokong PAS. Kita tolak UMNO Barisan Nasional pun mesti dengan kepahaman mengapa kita tolak UMNO Barisan Nasional. Barulah sokongan kita ni sokongan yang benar-benar berkualiti dan boleh bertahan lama. Bukan ngikut-ngikut, tapi kerana ada asas yang kukuh. Sebab apa kita sokong PAS, sokong Pakatan Rakyat, tolak UMNO Barisan Nasional. Antara yang rakyat ni terbuka minda untuk menyokong Pakatan Rakyat, untuk menyokong PAS dan parti-parti pembangkang yang lain isu. Kalau kerana perjuangan, tak bergantung sangat pada isu. Sebab dia tahu kita orang Islam mesti sokong PAS sebab PAS parti Islam. Itu senang. Apa pun isu, dia tak peduli. Aku bersama dengan PAS sebab PAS sebuah parti Islam. PAS ditubuhkan oleh para ulama di atas kesedaran firman Allah dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau semua orang faham ayat ini, cukup baik, orang akan sokong PAS. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dalam perlembagaan PAS, tidak ada dalam perlembagaan UMNO, tidak ada dalam perlembagaan Parti Keadilan, apatah lagi tidak ada dalam perlembagaan DAP dan parti-parti MCA, MIC. Dalam mukadimah perlembagaan PAS disebut demi menyempurnakan takwa. Jadi saya nak simpulkan, dalam mukadimah perlembagaan PAS, para ulama begitu berani sebelum digubal satu persatu, ditulis satu persatu isi-isi perlembagaan PAS, apa matlamatnya, apa seruannya, macam mana cara nak pilih presiden dan sebagainya. Dalam mukadimah disebut demi menyempurnakan takwa. Dan bagi melaksanakan tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar,
maka pertubuhan Islam setanah Melayu ditubuhkan. Apa maksud dia? Tuan-tuan sekalian, takwa ni bukan sembahyang saja. Takwa ni bukan sekadar patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya. Sebut perintah dia, solat, puasa, zakat, haji, dan menjauhi larangannya. Sebut menjauhi larangannya, maknanya tidak berzina, berjudi, minum arak, merompak, menyamun, sebagainya. Itulah yang kita faham. Ialah itu sebahagian makna takwa. Tapi yang lebih luas, semua yang berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyempurna kepada takwa. Termasuklah amar ma'ruf nahi mungkar. Dia sembahyang, dia puasa, dia tunaikan zakat, dia pergi haji, dia pergi umrah puluhan kali sekalipun, tapi tidak pernah buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Tak takwa, tak sempurna takwa dia. Mana tak berdakwah. Amar ma'ruf memang ini kerja dakwah. Sebab itulah Sayyidina Umar Ibn Khattab waktu menjadi khalifah, beliau berjumpa dengan rakannya, sahabatnya yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dia tanya Ka'ab, Ubay, apa itu takwa? Beritahu aku, apa itu takwa? Mahu takwa? Apa dia takwa? Ubay ini pula bukan sembarangan orang. Dia tak jawab soalan Umar dengan memberi suatu tarif tentang takwa, ataupun memberi contoh tentang takwa. Tapi dia soal balik Umar, wahai Amirul Mukminin, kalau tuan melalui sebatang jalan, yang di atas jalan itu ada kaca, paku, ataupun benda-benda tajam yang lain, apa yang tuan perlu buat? Umar segera menjawab, aku akan berhati-hati. Hazat takwa, itulah dia takwa. Umar pun menung sekejap, dia faham, dia balik. Nak tahu itu je. Apa maksud dia? Mengapa Ubay tak kata, wahai Umar, takwa itu ialah patuh perintah Allah Subhanahu wa taala, macam khutib hari Jumaat lah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah dia takwa yang para khutib tiap kali hari Jumaat mengingatkan kita dan menjadi rukun dalam khutbah Jumaat. Sebut ittaqullah, itu rukun. Tak sebut, tak sah khutbahnya. Tak sah khutbah, tak sah Jumaatnya. Yang Umar paham dan yang dimasukkan oleh Ubay, kamu ni Umar sembahyang okey, tak ada masalah, puasa pun okey, haji sudah ditunaikan, zakat disempurnakan, Umar tidak lagi melakukan perkara-perkara maksiat, dah jadi khalifah yang terbaik. Tapi dalam masa yang sama, kamu seorang khalifah. Sembahyang sekalipun kamu, puasa sekalipun kamu, tunaikan zakat sekalipun kamu, jauhi semua larangan-larangan Allah sekalipun kamu, kalau kamu jadi khalifah, belum tentu kamu amanah dengan tugas kamu sebagai khalifah. Boleh jadi kamu akan terdedah dengan salah guna kuasa, boleh jadi kamu terdedah dengan amalan rasuah, dan bermacam-macam lagi. Itu maksudnya, kalau kamu tak berhati-hati, kamu akan salahkan kuasa kamu untuk menindas rakyat. Sekalipun dia solat, sekalipun dia sembahyang, sekalipun dia berzikir, ya hana-hana bukan main, pakai baju jubah, tak pernah pakai sebelum ini. Itu trend sekarang ni, ya hana-hana, ya hana-hana. Panggil orang Indonesia, bayar entah berapa ribu, untung kawan tu.
Kita tak pertikai lah selawat tu, selawat lah. Tapi adakah itu jaminan yang kita ni Muslim yang sebenar? Sedangkan berkelumar dengan rasuah, menindas rakyat, berselawatlah banyak mana sekalipun. Tapi kalau kamu tak berhati-hati sebagai pemimpin, kamu akan terjebak dengan amalan rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Sebab tu suatu hari bila Umar ambil tanah Abbas bin Abdul Muttalib untuk tujuan yang baik. Apa tujuannya? Membesarkan kawasan Masjidil Haram. Orang makin ramai pergi Mekah, kawasannya sempit. Kebetulan antara pemimpin Quraisy yang banyak tanah di Mekah ni Abbas. Abbas ni suku kaum Bani Hashim. Tanahnya banyak di Mekah. Umar ambil dengan niat yang baik. Umar fikir, aku ada kuasa, aku khalifah, tak salah ambil tanah rakyat untuk kepentingan umat Islam, bukan untuk kepentingan kroni, bukan untuk kepentingan kaum kerabat dia, kepentingan rakyat, keselesaan rakyat untuk beribadah, tawaf, sa'i. Dia ambil. Di rumah fikir tak salah. Abbas tak puas hati mengadu pada hakim. Hakim panggil Umar untuk memberi keterangan. Setelah Umar bagi keterangan, hakim terus jatuh hukum. Wahai Amirul Mukminin, tindakan tuan mengambil tanah rakyat tanpa izin sekalipun niatnya baik dan bagus tetap tidak sah di sudut syarak. Kembalikan semula tanah pada pemiliknya yang sah. Umar tak kata apa, serah semula. Padahal Umar ada kuasa. Dia boleh pecat hakim tu sebab dia melantik hakim, tiba-tiba hakim jatuh hukum tidak mengikut kehendak dia. Dia boleh pecat, dia boleh gantung, tukar hakim lain. Kamu macam hakim sekarang, semua petition yang kita buat tolak tanpa bicara, hanya kerana masalah teknikal. Saya buat petition ditolak, Ridwan buat petition Lubuk Merbau, yang kalah berapa undi? 50 undi. Saya tak apalah, nak kata undi. Semua yang buat petition kena tolak mentah-mentah tanpa bicara. Kalau dah kita bicara lawan, hari ni naik mahkamah, esok balik, sebulan lagi datang lagi, setahun kes tu dibicarakan, baru hakim jatuh hukum dengan kos. Puas hati. Ini bicara tidak apa tidak. Petition yang kita buat ni macam-macam lah, rasuah macam-macam. Kita ada saksi, ada bukti dan sebagainya. Kita boleh bagi keterangan, boleh panggil saksi. Saksi tak dipanggil pun, keterangan tak diberi pun, terus tolak dengan kos. Lubuk Merbau berapa kena bayar? Lubuk Merbau kena 70,000 ke 80,000, saya tak ingat. Kemudian Selama kena, Manjoy kena, semualah pendek kata. 5 yang buat petition habis kena bayar kos. Mana adilnya? Hanya kerana masalah teknikal yang begitu kecil, sehingga para peguam pun jadi pening kepala. Dia suruh kita lantik peguam. Bila kita lantik peguam tak boleh bercakap. Ridwan bercakap di mahkamah, saya bercakap di mahkamah. Aku ni bukan lawyer, dia suruhnya bercakap. Bukan disuruh, kita minta bercakap. Itu pun lepas dia jatuh hukum baru boleh bercakap. Tak guna lah. Hukum dah dijatuh baru cakap. Tak guna. Sekadar kita bercakap je lah. Hukum je. Kita appeal ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah perintahkan, bawa semula Lubuk Merbau, bawa semula ke Mahkamah Tinggi. Sepatutnya dibicarakan, tolak juga dengan kos. Tak gila tuan-tuan. Mana adil? Mana keadilan? Tak ada keadilan. Patutnya bagilah peluang cakap. Sebab kita ada saksi, ada bukti, bagi peluang. Tak dibagi peluang. Berbeza zaman Khulafaur Rasyidin. Pemimpin dibicarakan, ketua negara dibicarakan, hakim tak peduli. Engkau lantik aku atas tugas kamu sebagai khalifah, lantik hakim. Bila aku nak jatuh hukum,
aku bicarakan kes kamu. Kamu sudah menjadi klien. Kamu sudah menjadi pihak yang didakwa. Bila kamu duduk di kandang nih, kamu tidak lagi khalifah. Kamu tidak lagi pemimpin. Tapi kamu orang yang didakwa ataupun mendakwa. Bicaralah. Tak cukup keterangan. Tolak. Itulah keadilan. Sekarang beliau betul. Baru disapina untuk jadi saksi di mahkamah. Mahathir tak pernah pun datang ke mahkamah. Baru disapina Najib jadi saksi dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru disapina jadi saksi, nak ditanya pun tak mau datang. Takut. Itulah nasib malang Datuk Seri Anwar. Itu sebab barangkali Tuhan nak uji. Sehari selepas Datuk Seri Anwar dijatuh hukum oleh mahkamah, esok terus hilang kapal terbang. Mereka awal mereka nak kaitkan Datuk Seri Anwar. Sebab apa pun yang berlaku buruk negara ni salah Anwar. Salah Anwar. Semua salah Anwar belaka. Kapal terbang hilang pun mereka nak babit Anwar kerana pilot itu penyokong tegar Pakatan Rakyat. Semua nak kata Anwar. Tapi mereka tak dapat peluang lah nak babit macam itu. Kita tangkis awal-awal lagi. Sebab itu tuan-tuan, bila berlaku insiden MS-370 ni dengan Pro Misteri, dingin pilihan raya Kajang, tak bermain, tenggelam. Biasanya surat khabar ni memang dengan dia pun hentam Anwar dan apa semua, segala-galanya dingin. Isu Anwar pun tenggelam. Sepatutnya dengan Anwar yang dizalimi begitu rupa, selepas kena penjara, keluar masuk penjara lagi ni, sepatutnya orang makin simpati apa semua, tiba-tiba ingin habis. Tak ada jadi modal politik. Mereka pun tak ada modal politik, kita pun tak ada modal politik. Cerita bab MS-370, kedai kopi cerita MS-370, semua cerita kapal terbang hilang. Kita pun tak tahu adakah ini satu sandiwara, wallahualam, tak berani kata, ataupun memang satu tragedi, insiden, kita pun tak tahu. Serah pada Allah Subhanahu. Namun kita tetap doakan mereka supaya selamat. Kalau di hijack, kalau terhempas ke apa ke, doakan jenazah, serpihan dan sebagainya ditemui, dan yang paling penting kotak hitam ditemui, sebab kotak hitam akan menjawab semua persoalan. Itu pun kalau kotak hitam itu masih lebih jumpa tak boleh, rakaman habis semua out. Tak boleh lah. Tinggal mestilah sampai bila-bila pun. Tuan-tuan sekalian, isu yang cukup menggelisahkan dan meresahkan rakyat, GST. Saya nak urai ringkas-ringkas je lah. Walaupun masih lagi belum dilaksanakan. Dijangka April 2015 akan dilaksanakan. Kau suka ke tak suka, setuju ke tak setuju, bila kerajaan nak buat, walaupun mereka tak ada suara 2/3, sebab ini tidak melibatkan pindaan perlembagaan, ini kuasa kabinet saja. Ya, UMNO ni sebenarnya BN tak dapat suara 2/3, macam juga di Perak tak dapat 2/3, macam juga di Kedah tak dapat 2/3, ya, Terengganu tak dapat 2/3, di Seremban tak dapat 2/3, Melaka, banyak negeri yang mereka tak dapat kuasa 2/3. Tapi mereka hanya tak boleh pindah perlembagaan, tak boleh buat akta-akta yang baru dan sebagainya. Sebab itu perlukan suara 2/3. Ini hanya sekadar kuasa kabinet dan sebagainya. Tak ada 2/3 pun mereka boleh bentang. Macam bajet. Bajet ni kalau 2/3 habis dengan kita tak makan gaji. Perak tak cukup 2/3, bentang, tak dapat 2/3, tak lulus. Mampu kita. Saya dah lah, saya tak kerja kerajaan. Tuan-tuan lah yang kerja kerajaan apa semua. Bajet mesti diluluskan. Sebab tu nak lulus bajet tak perlu 2/3, sampel majoritas cukup. Pernah satu ketika bajet
apa ni yang dibentang oleh Najib, waktu nak ngundi tu tak cukup orang, terpaksa speaker panggil apa ni, picit lonceng nak bagi orang masuk. Kalau diundi memang simple majority pun tak dapat. Bila kalah habis mana boleh esok dah kira kalah, esok dikira balik dah. Dan kebetulan wakil rakyat, Pakatan Rakyat pula waktu tu banyak yang tak masuk dalam dewan, banyak urusan luar, pakat keluar. Dan kita pun taklah berniat sampai nak mula macam tu sekali, kita juga akan jadi susah. Kerajaan tetap ada di tangan mereka. Tiba-tiba bajet tak lulus, menyebabkan perbelanjaan tidak boleh dibuat sebab tak ada bajet. Tuan-tuan sekalian, GST ni satu cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas semua pengguna. Cukai barangan dan perkhidmatan. Berbeza dengan cukai-cukai yang dikenakan ke atas kita, income tax contoh. Hanya mereka yang ada pendapatan tertentu saja yang dikenakan cukai, income tax. Tukang kebun yang pendapatannya mungkin 700-800 tak kena income tax. Pendapatan bawah 3,000 tak kena income tax. Itu beza. Sebab itulah para ulama menghukum dengan hukuman yang haram. Rakyat ambil, kerajaan ambil duit rakyat tanpa suatu asas yang kukuh. Asalnya haram. Bukan mula dengan harus, dengan haram dulu. Dia akan jadi harus bila ada keperluan, bila ada kepentingan dan sebagainya. Mula dengan haram dulu. Bab harta ni mula dengan haram. Jumpa harta yang bukan milik kita, mula dengan haram, tak boleh ambil, tak boleh makan. Bukan terus harus. Jumpa duit, harus, tak boleh. Bukan mula dengan harus tau. Bab harta ni tidak boleh mula dengan harus. Itu bukan hak kita. Sebab apa? Sebab orang Islam pertama sudah kena zakat. Zakat fitrah, zakat harta, zakat tanaman, zakat binatang ternaga, zakat perniagaan, macam-macam. 2,5% cukup haul, cukup nisab. Sebab itu di zaman Tartar menyerang kerajaan Islam, Sultan mengerahkan seluruh rakyat, mengorbankan seluruh harta benda kepada kerajaan untuk digunakan sebagai belanja perang lawan Tartar. Seorang ulama yang terbilang, Syekh Izzuddin Abdus Salam, dialah satu-satunya ulama yang tidak mengeluarkan fatwa mengharuskan kerajaan ambil cukai rakyat, duit rakyat, harta rakyat untuk tujuan belanja perang. Sehingga beliau dipanggil ke istana dan beliau menjawab, selagi harta menteri-menteri tuanku, selagi ada harta kerajaan, selagi ada harta anak-anak tuanku, menteri tuanku dan semua perbuatan negara tak habis, haram tuanku mengambil harta rakyat sekalipun atas kepentingan untuk mempertahankan negara. Itu fatwa Syekh Izzuddin. Mana yang haram? Adakah kerajaan sudah melakukan sesuatu untuk menambah pendapatan? Sebab mereka sering jadikan alasan, jadikan hujah mengapa GST dikenakan ke atas rakyat. Pertama, kata mereka untuk menambah pendapatan negara. Duit dah tak ada. Okey. Kerajaan mana-mana dunia pun, apa sumber negara dia? Cukai dah tentu. Kita dah dikenakan macam-macam cukai. Cukai hasil, cukai pintu, cukai jalan.
Cukai apa lagi? Tol, bayar bil air, bayar bil elektrik, cukai parking, apa semua kena. Macam-macam. Masuk tanah, bayar 2 kupang. Itulah di antara hasil negara, hasil negeri. Di samping sumber-sumber yang lain. Pelabuh asing, buka kilang, cukai. Kita nak buka syarikat pun kena bayar. Free ke buka syarikat? Nak mau sesuatu, guna borang, beli RM1, bukan free. Kena cop stem hasil, bayar lagi RM10. Macam-macam. Itu dia adalah bentuk pendapatan negara. Selain daripada hasil mahsul daripada perut bumi negara ini. Minyak, emas kalau ada, biji besi, pasir, tanah merah, tanah liat, semua ada hasil. Balak, semua ada hasil. Kayu bakau, semua ada hasil. Memberi pendapatan pada negara, negeri. Nak apa lagi? Tak cukup lagi. Berapa yang Petronas sumbangkan kepada kerajaan tiap-tiap tahun hasil daripada keuntungan jualan bahan bakar, petroleum dan sebagainya. 70 bilion. 70 bilion ni banyak mana ya? 70,000 ringgit ke? 700,000 ke? 7 juta ke? 70 bilion. Banyak. Kalau dibagi 1 bilion pada negeri Perak pun, yang dapat BRIM 500, kita boleh bagi 5,000 tau. Kalau 1 bilion. Anak-anak muda yang dapat 200, kita boleh up lagi 600. Kalau 1 bilion, 70 bilion ni tiap-tiap negeri dibagi 1 bilion. Perak dapat? Tak dapat. Negeri yang jadi pengeluar minyak, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, tu pun royalti ditarik balik. Macam Terengganu ditarik balik, Kelantan langsung tak merasa sampai sekarang. Sedangkan minyak dikeluarkan dari perut bumi Kelantan. Jadi kamu nak apa lagi? Oh, kononnya kalau GST diperkenalkan, harga barang akan turun. GST bukan kena pada semua barang. Beras tak kena, tepung tak kena, ubat gigi tak kena, cencaluk tak kena, pudu, tempoyak tak kena. Itu sebab dulu bila kita marah sebab kos sara hidup tinggi, disuruh kita makan kangkung. Kangkung murah. Kenapa rakyat tak ucap terima kasih harga kangkung murah? Kalau kangkung tu boleh ganti beras tak apa. Pergi kedai, nak beli apa? Beras, berapa sekilo, sekian-sekian, dah naik dah, sekupang, 2 kupang. Allah, mahalnya. Nak beli apa? Beli tepung, udah naik, oh mahalnya. Beli gula, dah naik, apa semua. Semua barang naik makcik. Jadi apa yang turun, yang murah? Kangkung. Tak apalah, saya beli 5 ikat kangkung. Tak payah beli beras, tak beli apa, sebab kangkung murah. Beli 5 ikat. Balik, masak sup kangkung. Petang, kari kangkung. Malam, tumis kangkung. Dan murah. Macam mana seorang PM boleh fikir macam tu?
Suruh rakyat berterima kasih pada kerajaan sebab kangkung murah. Kalau kangkung boleh ganti gula tak apa. Kangkung boleh ganti tak payahlah sama-sama sayur. Kangkung boleh ganti kobis tak apa. Okey. Jadi pendapatan negara daripada hasil minyak sentiasa meningkat tiap-tiap tahun. Dan yang terakhir, Petronas boleh sumbang sehingga 70 bilion. Tak kurang tiap-tiap tahun. Berbanding zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, 3 bilion ya Petronas boleh bagi. Ada GST? Tak ada waktu itu. Itu sebab tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis Nabi menyebut 15 perkara ini kalau berlaku pasti akan turun bala Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut iza kanal maghnamu duwalan. Apabila harta negara berlegar pada golongan tertentu saja. Wal amanatu maghnaman. Amanah jadi sumber untuk mengaut keuntungan. Amanah itu macam ghanimah. Perang menang, ambil harta rampasan. Dapat kuasa itu amanah, tapi seumpama ghanimah. Wa zakatu mahruman. Zakat itu macam hutang. Budak-budak belajar di Mesir, belajar Jordan, nak dapatkan duit zakat, macam nak berhutang payahnya. Terlalu birokrasi. Pakai miskin nak dapatkan hak dia. Zakat, hak orang miskin. 8 asnaf itulah yang berhak tuntut zakat. Kerajaan kutip je, amil kutip yang berhak 8 asnaf. Tapi senang ke rakyat miskin nak dapat hak dia? Oh, payah. Macam kita nak berhutang pula punya payah. Isi borang, tak apalah isi borang tu tak boleh masalah. Tak kisah isi borang, tak kisah. Tapi payah. Dan banyak lagi. Persoalannya, ke mana perginya 70 bilion? Sikit ke 70 bilion? Kalau ditambah dengan sumber-sumber yang lain, mengapa rakyat dibebankan lagi dengan GST? Bila negara mengalami kemerosotan ekonomi, mereka suruh rakyat ikat perut berlapar, berjimat, berhemah dalam perbelanjaan. Mereka hidup mewah. Pergi shopping luar negara, naik jet tu sepatutnya kegunaan VIP, PM, TPM. Isteri PM bila masa boleh guna jet untuk melancong, untuk makan angin, untuk shopping ke luar negara. Rakyat hidup melarat. Bazir sana, bazir ini, macam-macam. Iza kanal ma'namu dualan. Itu Nabi beritahu. Harta negara berlegar, pokok dia saja. Tidak diagih kepada rakyat. Sebab itu dalam titah ucapan Tuanku Sultan Perak, Pemangku Sultan Perak, disebut harta kekayaan hendaklah diagih secara adil dan saksama. Haji Nizar tadi ulas, Ustaz Bakar Hussein pun ulas. Pelajar-pelajar kita di Mesir yang belajar perubatan, yurannya 28,000 setahun. Itu antara yang termurah lah banding dengan universiti lain. Mereka hanya bagi 20,000. Belum kos sara hidup lagi. Kalau orang yang mak bapaknya kerja, tak apa. Yang tak kerja, cukupkah?
pelajar-pelajar syariah, pelajar-pelajar usuluddin dan sebagainya hanya dapat sekitar 4-5-6 ribu setahun. Nak dapat pula tu payah, bukan senang. Sedangkan kutipan zakat tiap-tiap tahun meningkat. Buat rakyat semakin ada kesedaran. Satu-satunya istimewanya Islam ni, kita dibenarkan mengurus harta untuk orang Islam sendiri. Harta zakat dan sebagainya. Tanggungjawab itu di bawah majlis agama Islam. Tubuh pula Baitul Mal. Tapi duit begitu banyak, hanya terkumpul begitu saja, tapi tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan orang Islam. Samalah, duit 7 bilion, mana perginya? Nah, itu yang sampai mati Altan Tuyah tu kerana masalah komision beli kapal Scorpion, kapal selam yang tak boleh menyelam. Bila kecoh MS-377 hilang, Singapura pula tawarkan kapal selam dia yang canggih untuk mengesan mana perginya kapal terbang. Kok terbenam di dasar lautan. Tiba-tiba bila orang tanya mana pergi kapal selam Scorpion yang harganya juta-juta tu, yang sampai mati Altan Tuyah tu, baru diberitahu kapal selam kita tidak boleh mengesan objek yang tak bergerak. Kita boleh kan objek yang tak bergerak tidak boleh dikesan oleh kapal selam. Jadi kalau orang letak bom ke apa ke kat tengah-tengah gitu, macam mana? Taklah canggih kalau macam itu. Dia tak ada jawapan. Kalau Singapura boleh guna kapal selam dia untuk mengesan MS-370, orang pertikai, mana pergi kapal terbang Malaysia? Mana pergi kapal selam Malaysia? Tak tahu nak jawab. Kalau dia kata, kita beli itu bukan untuk digunakan itu, lagi-lagi malu. Dulu dah kecoh tentang kapal selam yang tak boleh menyelam. Dia jawab pula, kapal selam kita, walaupun dia ada alat namanya solar ke apa benda tak, sonar ya. Hebatlah tu. Sonar tak boleh mengesan objek yang tak bergerak. Jadi kita pun kalau esok perang, tentera musuh letakkan objek yang tak bergerak tapi mengandungi bahan letupan, macam mana? Jadi kita pun yang tak bawa nak reti ni, kau beli kapal selam punyalah mahal, komersialnya 500 juta. Kalau komersial 500 juta, harganya berapa? Tiba-tiba tidak boleh mengesan objek yang tak bergerak. Allah, tak sakit lah. Aku yang tak kerti pun, budak-budak tak, macam mana ni? Beli pesawat tempur hebat, zoom. Oh, pesawat kita tidak boleh mengesan gerakan musuh dalam jarak. Tak guna beli pesawat pejuang, buat apa nama? Skyhawk apa semua tu, yang tiap kali hanya digunakan untuk pameran di 5 Langkawi saja. Nak buat apa? Buang duit. Yang kedua, kata kerajaan, ya, pelaksanaan GST akan diikuti dengan penurunan cukai pendapatan yang akan meringankan beban rakyat. Itu je dia. Dulu ataupun sekarang lah, sebelum GST dilaksanakan, dari 13 juta pekerja seluruh negara dengan pecahan beberapa sektor lah, ya, yang kena bayar cukai hanya 11%, lebih kurang 1.5 juta aja. 89% yang lain pendapatannya rendah, tak layak untuk dah bayar cukai. Bila GST dilaksanakan, 18-9% yang dulu tak kena cukai terpaksa bayar cukai GST. Adil ke?
Dengan kadar pula tu 6%. Zakat pun 2,5%. Dan mereka sendiri yang berpendapatan rendah dah lah kena bayar cukai. Tidak menikmati faedah dari penurunan cukai pendapatan kerana pendapatan mereka dah rendah. Macam dululah bila petang bajet, kerajaan mengisytiharkan ni turun harga, ni turun harga, ni turun harga, turun orang tepuk di parlimen. Yang turun harga tu rakyat nak beli pun tak mampu. Jet ski turun harga, orang kampung beli ke jet ski? Kata orang jauh, goblok punya menteri. Itu yang diumum. Jet ski turun harga. Apa lagi? Cukai. Dulu kita nak main golf ni, dia punya yuran tinggi. Turun cukai golf, padang golf dan sebagainya. Rakyat orang kampung main golf ke? Contohnya begitulah. Nak yuran kita nak main golf ni, yurannya setahun ribu-ribu. Orang kampung main futsal, orang kampung main takraw, orang kampung nak need harga murah, bola harga murah, sepak raga, bola raga takraw pun murah. Rakyat nak yang itu. Cukai hiburan diturunkan macam-macam. Jadi orang nampak bagusnya kerajaan. Itu sebab kata rakyat menentang GST. Kita punya perancangan ekonomi untuk rakyat tidak dibebankan dengan cukai GST. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, tak larat dah weh. Saya pun macam Samsul juga, lama dah tak ceramah. Lepas kalah tu duduk saja je. Malah nak ceramah. 4 kali bertanding, kalah aja. Tahu betul orang Jawa kampung aku ni. Eloklah Ustaz Tamami pindah sini jadi Jawa, Pulau Kangsa, jauh Bandar Rengas. Dulu waktu saya bertanding umur muda 35 tahun. Lawan orang tua kalah juga. Sekarang bila saya bertanding baru ni umur 50 tahun. Lawan calon saya umur baru 30-an tahun lebih, tak sampai 40. Kalahlah Ustaz Misbah lawan orang muda. Dulu waktu aku muda, calon aku umur 55 tahun. Kalah juga. Tahun ni juga. Bila ada orang cakap, faktor Ustaz kalah ni, Ustaz lawan orang muda. Sepatutnya calonnya orang muda. Kita punya orang, alah dulu waktu aku muda kau tak undi aku pun. Waktu aku bertanding mula-mula, handsome lagi. Hitam ni, sekarang dah putih. Bukan kerana itu, kerana ni pulus, mampus kita. Dapat 300, 400 apa semua. Anak-anak muda, duit macam pasal lah. Kalau dia kata kita tak turun hari-hari. Taklah hari-hari saya duduk ipoh. Ulang. Selang 2-3 hari, ulang. Dekat nak pilihan raya, lagi kerap mengulang. Tiap-tiap malam mengulang. Sampai aksiden. Dah ngantuk orang kita, langgar kita orang. Kalau memang tak pernah turun, lain cerita. Patutlah kau kalah Misbah, tak pernah turun. Tak pernah bersama dengan rakyat, tak pernah minum kedai kopi, bohong. Politik wang, habis cerita. Bayang tuan-tuan, kampung saya dulu majoriti besar, tiap-tiap saluran, pilihan raya kali ini, saluran anak muda yang kita harapkan menang besar, seri keputusannya. Saluran yang kedua pula sebaya dengan saya, kawan-kawan saya, satu sekolah dan sebagainya, menang majoriti kecil. Saluran orang tua bertahan sahaja. Bila dah kampung sendiri, itulah keputusannya. Kita pun berdebat-debat. Kalau kampung sendiri pun kalah, kampung orang lagi kalah. Belum pukul 8 dah tahu, Misbah engkau kalah. Alhamdulillah. Orang lain yang menangis, kita samba je.
Yang menangis begitu pula, alah hati saya. Alah menangis beria. Waktu berkempen Kulu Kilang, kau duduk je kat dapur makan. Dia juga jadi macam itu. Tapi tak apalah, dia simpati. Akhir sekali, ni nak cerita Menteri tuan-tuan, ahli parlimen tuan-tuan. Kita tengah bersedih dengan kehilangan MS370, tiba-tiba gempar satu peristiwa yang selama ini kita pun tak tahu, adanya konsert tertutup di Bukit Jalil. Tahu-tahu 6 orang mati kerana terlebih dos dadah dan juga alkohol. Satu hab hiburan yang dianjurkan, orang kata anak maidin. Saya pun tak siapa nak mengesahkan. Orang kata betul tak betul, wallah lah, betul ke? Betul. Hiburan yang melibatkan percampuran laki perempuan tak berbatasan aurat. Tak cukup ke dengan hiburan-hiburan yang biasa tu? Siap dengan kondom betul rabuk, penggunaan dadah alkohol. Konsert tu tertutup dan siapa tahu 6 orang mati baru tahu. 3 hari 3 malam sepatutnya. Bila ada berlaku kematian, terus tutup. Duit tiket pulangkan semula. Apa kata Nazri, ahli parlimen tuan-tuan semua? Yang ngisap dadah ambil alkohol itu salah dia. Jangan pandang positif, jangan pandang negatif. Pandanglah positif. Kalau hab hiburan ini kita anjur, boleh menarik ribuan pelancong, sumber pendapatan negara akan bertambah. Kawan-kawan kita pun cek dari penganjur. Daripada ramai-ramai yang datang tu, orang Melayu berapa orang, Cina berapa orang, India berapa orang, pelancong berapa orang. Diorang pun dedahkan 80% orang Melayu. Selebihnya Cina, India, pelancong. Alah, berekor lah sangat. Nazri mengharapkan hiburan tersebut akan menarik pelancong. Bila pelancong datang ramai-ramai, sumber pendapatan negara pun bertambah. Rupanya yang banyak hadir 80% orang Melayu. Apa nak bangga? 6 orang tu yang mati Melayu berapa orang? 4 orang kan? 4 orang. Islam pula tu. Kita tengah bersedih, berduka, kehilangan kapal terbang. Tiba-tiba dikejutkan dengan kematian 6 orang kerana konsert yang sangat liar. Bila kita buka YouTube, buka dalam Facebook dan sebagainya, ya Allah, rupa pakaiannya orang Melayu. Kalau saya pergi ni, tanggai kopi akut bang ni. Nazri nak bela pengajuran tersebut. Ni apa punya menteri ni? Wallahu a'lam bisawab. Nak juga ulas isu kalimah Allah, dah tak sempat, lain kali lah. Sebelum saya akhiri, ini ada satu buku. Buku ini bukan sebarang buku. Buku yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, yang bertajuk Fiqh Siyasah Khulafa Ar-Rasyidin Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Pemimpin yang kita sayangi, yang sering dimomok, sering dihina, sering dikata macam-macam. Bila dia memperjuangkan sesuatu perjuangan atas landasan politik, dia tulis buku. Inilah mencerminkan keazaman perjuangannya. Banyak buku-buku politik. Dia tulis kitab tafsir, akid dan sebagainya. Mana ada pemimpin lain, apatah lagi UMNO, tulis buku, kitab dan sebagainya. Tok Guru sibuk beliau, suarat sana, mesyuarat sini, pergi luar negara, ada istimak macam-macam, sibuk ceramah macam-macam. Sempat lagi tulis buku. Kita yang tak sibuk, tak sempat nak membaca. Semua baca je. Ada setengah tu,
Ustaz, mana sempat nak baca? Aku geram, aku bukan suruh kau baca, aku suruh kau beli. Baca memang tak sempat baca, beli dulu. Sekurang-kurangnya kita boleh bantu presiden. Sebab bila presiden tulis buku, dia terbit, dia tulis, dia dapatlah sikit honorium. Tak banyak. Dulu orang terbit buku dia, orang sebar CD dia, ceramah dia, 1 sen pun Tok Guru tak dapat. Ini orang-orang kanan Tok Guru yang cerita, Tok Guru ni berceramah kata orang terbitkan ceramah-ceramah dia. Sebab tu Ustaz Azhar Yaakob, Azhar Idrus, kalau kita beli CD ceramah dia, mukadimah tu haram cetak rompok. Aku yang berceramah letih kulu kilik, aku pun terbitkan untuk dijual, untuk menjana. Tabungan-tabungan tertentu senang-senang engkau rakam tanpa kebenaran, lepas tu kau jual murah-murah. Sebab dia kata haram tanpa izin penerbit, haram tanpa izin penganjur dan sebagainya. Itu Azhar Idrus. Tapi Tok Guru taklah cakap macam itu. Tapi sepatutnya penerbit ke apa ke yang menggunakan semua usaha Tok Guru, ceramah, bagilah sumbangan pada parlimen Tok Guru untuk membantu rakyat paling kurang, don Tok Guru untuk membantu rakyat. Tapi sekarang alhamdulillah semua penerbit buku-buku Tok Guru adalah hagian honorium yang Tok Guru dapat untuk sekurang-kurangnya membantu donnya, parlimennya, kawasan dia, supaya Tok Guru tak terbeban. Jadi wakil rakyat ni, tanyalah Pak Din kita ni ataupun lain wakil rakyat, bila kalah alhamdulillah belaka, kecewa. Sebab ialah wakil rakyat tengah malam ketuk pintu, tong, esok anak nak masuk asrama, duit habis, tak duit. Ketuk pintu lagi, tong, tak payah jadi wakil rakyat, pejabat PAS di Ipoh tu seminggu 2-3 orang datang minta beras, minta duit. Kita pula beritahu, kalau ada orang datang jangan hampakan. Ada RM5, bagi RM5. Ada RM10, bagi RM10. Jangan bagi banyak. Bantai ada lagi orang datang, biar dia keluar dapat RM5 pun alhamdulillah. Ada kata nak beli tiket gini-gini ni, okey betul, pakcik beli tiket, mari saya bawa pergi sesembah. Tak payahlah pergi sendiri, balik sendiri, tak payah. Tu nampak sangat bohong tu. Tapi sebab kita tak nak buang masa, okey, tiket tu berapa harganya, pergi mana, nak pergi mana ni? Dia mula berapa, nak pergi mana? Nak balik mana? Turun Intan lebih kurang RM3, kita bagi RM3. Tiketnya lebih kurang, kalau RM3 lah. Tu pejabat PAS, belum jadi wakil rakyat lagi, belum pejabat ahli parlimen lagi. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Tolong pakar-pakar beli buku fik siasah dengan harga RM17. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Dan saya juga ambil kesempatan terima kasih kepada PAS kawasan Padang Rengas yang bekerjasama dengan penerangan Negeri Perak untuk mengajarkan ceramah yang sumpah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.